Kita mulakan pengajian malam ini dengan sama-sama membaca umur kitab. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashabil izam sya'ulahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadul du'a mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairan hadi muhadim Zoom. Kat skrin tu je, skrin. Dah. Okey. Alhamdulillah. Nahmaduhu nasta'in wa nastahdi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadul du'a mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wartanzun nafsun ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari besok, itulah akhirat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha meliputi ilmu dia. Muhitum. Alhamdulillah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bala Islamu ghariban wa saya'uru ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba." Islam itu bermula dalam keadaan asing dan dia akan kembali menjadi asing. Berbahagialah kepada orang yang asing. Alhamdulillah. Baik. Yang mati tuan imam kita, tuan-tuan imam. Tak jumpa juga tuan Bilal. Suruhnya tuan bersiap. Kemudian jawatan kuasa, sidang jamaah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan budi syukur kepada Taala kerana kita dapat bersama sekali lagi malam ini untuk kita sambung kuliah kita. Kitab Jawharatul Tauhid. Kitab Jawharatul Tauhid yang mana dia punya syair ni dikarang oleh Syekh Ibrahim Laqani, sedangkan dia punya syarahnya ialah dikarang oleh Syekh Ibrahim Bajuri. Syekh Ibrahim Bajuri. Yang asal daripada kitab Tuhfatul Murid lah. Baik. Jadi malam ni insya-Allah kita sambung pembahasan berkenaan dengan iman itu tasdik. Iman bertambah dan kurang, betul tak? Okey, buku surat berapa tu?
100 dah. Okey, muka surat 100. Baik, sebelum tu kita ambil di belakang dulu muka surat 99. Namun sempat juga dibahas padanya bahawa tasdik itu ada beberapa tingkat. Tasdik itu ada beberapa martabat ataupun tingkatan. Muka surat 99 dulu. Kita ulang sikit lagi kan. Pertama, tasdik orang taklid. Tasdik orang taklid. Pemaknaan tasdik membenarkan. Tasdik bil qalbi, membenarkan dengan hati. Ataupun kadang digunakan perkataan iz'an. Iz'an dengan tasdik ni lebih kurang makna samalah. Iz'an bil qalbi ataupun tasdik bil qalbi. Ikrar bil lisan, amal bil jawarih ataupun alma bil arkan, separuh daripada kaulah. Sekarang ni kita lihat ke fokus pada tasdik. Tasdik masih membenarkan. Jadi tasdik ada beberapa tingkatan kata musannaf ataupun pengarang. Pertama, tasdik orang taklid. Tidaklah ia seperti tasdiknya orang yang arif. Arif dengan dalil. Arif mana orang yang mengetahui dengan dalil ataupun dengan hujah. Samalah macam tingkatan martabat iman kan yang kita dah bahas sebelum ni. Sebab iman pun ada 5 martabat. Pertama, iman tasdik, iman taklid. Yang kedua, iman ilmu. Yang ketiga, iman iyan ataupun ayan. Yang keempat, iman hakun. Dan yang kelima, iman hakikat. Iman hakikat. So ada 4 pembahagian ataupun martabat iman. Separuh kaul dia kata pembahagian iman. Separuh kaul pendapat menyatakan martabat iman. Tapi yang paling sesuai ialah martabat iman lah. Kerana iman ni sebenarnya satu je sebenarnya. Kalau nak kira kan satu je iman. Itulah beriman dengan Allah Ta'ala ataupun hari kiamat, akhirat, qadar dan sebagainya. Itu iman jugalah. Cuma dia boleh katakan pecah-pecahan iman. Tapi hakikatnya sebenarnya iman tu satu je. Satu je iman. Baik, kemudian tasdik orang taklid adalah seperti tasdiknya orang yang arif dengan dalil. Orang yang mengetahui dengan dalil ataupun hujah, sama ada hujah berdasarkan kepada Quran ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tasdik orang arif. Arif mana orang yang mengetahui dengan dalil. Tidaklah sama seperti tasdiknya orang yang sentiasa muraqabah kepada Allah. Muraqabah ini salah satu daripada makam yang terdapat dalam ilmu tasawuf. Makam yang terdapat dalam ilmu tasawuf lah. Kalau siapa mengaji tasawuf, biasa kita jumpalah makam muraqabah. Muraqabah ni sama dengan makna ihsan. Kan, ketika Jibril alaihissalam bertemu dengan Nabi SAW sehingga lutut Nabi kan bertemu dengan lutut Rasulullah SAW, maka Jibril bertanya beberapa soalan. Antara soalan tersebut ialah, ya Muhammad, ma ihsan? Wahai Muhammad, apakah yang dikatakan ihsan? Maka Nabi SAW pun menjawab, al-ihsan an ta'budullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Mana ihsan itu ialah kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak melihat Allah Taala, Allah Taala melihat apa yang kamu kerjakan. So mana ihsan adalah sama dengan muraqabah. Maka muraqabah. Mana dia beribadah tu seolah dia melihat Allah. Walaupun hakikatnya kita tak nampak Allah Taala lah, tapi kita merasakan wujudnya Allah Taala itu dan memerhatikan apa yang kita lakukan. Jadi orang yang tasdik dengan dalil, arif dengan dalil, tidak sama dengan tasdik orang yang sentiasa muraqabah kepada Allah Ta'ala. Muka muraqabah maknanya dia sentiasa merasakan Allah Ta'ala itu mengintai atau memerhatikan apa yang dilakukan. Yang ketiga, tasdik yang sentiasa muraqabah dengan Allah tidaklah sama seperti tasdik orang yang sentiasa musyahadah. Musyahadah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa makna musyahadah? Musyahadah persaksian. Persaksian bahawa tiada Tuhan yang sembah melainkan Allah, Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Musyahadah. Kemudian tasdik yang sentiasa musyahadah dengan Allah tidak sama seperti tasdik orang yang mustaghrik. Mustaghrikun. Apa makna mustaghrik? Orang yang tidak memandang adanya
sesuatu selain Allah. Selain Allah Ta'ala. Orang yang tidak memandang sesuatu selain daripada Allah Ta'ala saja. Okey. Tapi ini bukan pahaman wahdat tujuh. Tahu tak pahaman wahdat tujuh? Pahaman wahdat tujuh ni ialah pahaman serba Tuhan. Kita nampak pokok, nampak Tuhan. Nampak bangunan, nampak Tuhan. Nampak kereta, nampak Tuhan. Okey? Itu namanya orang yang berada di makam wahdatul wujuh. Sebab daripada ulama ni, mereka itu memfatwakan orang yang berpahaman wahdatul wujuh ni adalah orang yang sesat. Orang yang sesat betulnya. Dan yang mengasaskan antara yang kuat mengamalkan tujuh ini adalah pahaman Syiah. Paham Syiah lah. Tapi ada sebab pula ulama katakan wahdatul wujuh ni boleh kepada orang-orang yang tingkatan wali saja. Orang yang berada tingkatan wali. Contohnya Allah Ta'ala berada dalam baju dia, Allah Ta'ala berada dalam jubah dia, Allah Ta'ala berada dalam kocek baju dia. Okey? Jadi serba-serbi Allah. Jadi kalau kita orang awam ini tidak boleh menukil perkataan mereka, tidak boleh meminjam perkataan mereka. Ditakuti orang akan menyesatkan kita. Kita ni seolah macam berpahaman Syiah, tapi tidak begitu. Ni biasanya orang yang orang sufi ataupun golongan-golongan sufi ataupun golongan orang tarikat. Orang tarikat dia punya tu kadang-kadang dia punya perkataan-perkataan dia pelik-pelik sikit perkataan dia. Kan? Tapi bukan makna hakikatnya begitu. Bukan makna dia kata pokok tu adalah Allah, bukan. Pokok bukan Allah. Kereta bukan Allah. Rumah bukan Allah. Okey? Tapi dia merasakan begitu. Macam tu. Dia berada di antara kata makam pokok ataupun makam fana, istilah kita kan. Dah pokok fana, jadi dia merasakan macam itulah. Tapi hakikatnya tidak begitu. Orang yang tingkatan wali Allah Ta'ala, mereka berada di kedudukan ataupun makam yang lain. Kita ni berada di makam awam, orang biasa. So kalau orang biasa jangan suka pinjam perkataan wali-wali Allah Ta'ala. Takut nanti orang akan memfatwakan kita ni sesat. Tak betul. Kalau nak kena ambil tarikat betul-betul. Orang-orang yang tarikat yang kata yang kita ambil sanad daripada dia, kan, tarikat dia yang diiktiraf, kan, diiktiraf. Kalau di Malaysia ni Jabatan Mufti iktiraf tarikat tadi, so kita ambil lah ijazah daripada tubuh. Jangan dia orang kata suka main ikut-ikut. Dia ikut-ikut jadi lain pula nanti tanggapan orang ramai pada kita. Baik. Kemudian okey, di sini disebut ada 3 makam je lah. Pertama makam muraqabah, yang kedua makam musyahadah, yang ketiga makam mustagrik. Tetapi dalam kitab-kitab yang lain seperti kitab tasawuf ada lagi makam yang lain. Okey, seperti makam makam mujahadah, makam muraqabah, mujahatun nafsi, makam apa lagi? Mu'atabah. Mu'aqabah. Satu lagi. Makam mu'aqabah. Apa makna makam mu'aqabah? Makam menghukum. Orang yang berada di makam mu'aqabah ni dia menghukum diri dia. Disebabkan oleh kelalaian-kelalaian yang dilakukan tadi, maka dia menghukum atas diri dia. Contohnya kalau dia lalai dalam bab makanan, makan benda-benda yang syubhat dan sebagainya, maka dia menghukum dirinya dengan berpuasa. Selalu berpuasa, puasa sunat dan sebagainya. Okey? Kemudian kalau seandainya dia selalu melihat benda-benda yang haram, matanya melihat benda haram, jadi dia menghukum dirinya dengan melazimkan diri dengan bangun malam, dengan berjaga. Itu dikatakan orang yang berada di makam mu'aqabah. Aqabah ni maksudnya menghukum, menyeksa diri, menghukum dan sebagainya. Okey? Ada lagi makam lain seperti makam mu'atabah. Mu'atabah maknanya makam mencerca. Mencerca siapa? Adakah mencerca orang lain? Tidak. Mencerca diri sendiri. Disebabkan kelalaian, kelemahan diri kita, kan banyak benda-benda yang Allah Ta'ala tegah kita buat.
So maknanya kita menyeksa diri kita. Sama lah seperti makam menghukum tadi. Dia menghukum diri dia, menyeksa diri dia, kan, dengan tujuan untuk membersihkan jiwa dia supaya kembali semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Itu adalah makam-makam yang terdapat dalam ilmu tasawuf. Tuan-tuan boleh lihatlah dalam kitab tasawuf. Baik. Kemudian terdapat ayat-ayat yang telah lalu, para ulama yang ditokohi oleh seperti Imam Abu Hanifah, nama sebenarnya Nu'man bin Sabit. Imam Abu Hanifah ni, okey, dia ni hidup dulu sebelum daripada Imam Syafi'i. Imam Hanifah, lepas tu Imam Malik, lepas tu Imam Syafi'i, lepas tu Imam Hambali. Imam Syafi'i tidak berjumpa ataupun tidak dapat berguru dengan Imam Abu Hanifah. Walaupun begitu, Imam Hanifah ni dia ada berpahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Empat imam mazhab ni, kan, walaupun mereka itu berbeza pandangan dalam konteks fiqh, tetapi dalam konteks tauhid ataupun akidah, mereka berpahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. So tak kisahlah. Kalau tuan-tuan membaca kitab-kitab Arab yang dikarang oleh empat imam ni dalam bab tauhid, tak ada masalah. Tak ada masalah, kita boleh menggali, membaca ataupun belajar kitab tersebut. Kalau ada orang yang pakar berkenaan kitab-kitab akidah yang dikarang oleh Imam Hanafi ataupun Imam Hambali ke, ataupun Imam Malik ke dan sebagainya, sebab mereka adalah berpaham Ahlussunnah, sama seperti kita juga berpaham Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma dalam bab fiqh mereka berbeza. Imam Syafi'i lain fiqh dia, okey. Kemudian Imam Malik lain, Imam Hambali lain, dan juga Imam Hanafi pun lain. Mana ada perbezaan-perbezaan begitu. Baik, kemudian jadi terdapat ayat-ayat yang telah lalu para ulama yang ditokoh oleh Imam Hanifah yang ada memberikan takwil bahawa tambahan itu hanya kepada sesuatu yang diimani. Bahawa tambahan kata-kata iman bertambah tu, kan, kata-kata iman bertambah atau berkurang, jadi kata-kata iman bertambah itu hanyalah pada sesuatu yang diimani sahaja. Kerana para sahabat beriman kepada apa-apa yang diturunkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan syariat, tuan-tuan, belum sempurna. Dalam keadaan syariat masa itu belum sempurna, dan hukum-hukum turun sedikit demi sedikit, hukum-hukum, kan, berkenaan dengan solat, berkenaan dengan puasa, berkenaan dengan zakat, berkenaan dengan jihad dan sebagainya, berkenaan dengan bai' jual beli. Baik, maka mereka itu beriman dengan tiap-tiap sesuatu yang baru, yakni yang datang kemudian. Jadi mana-mana hukum yang datang kemudian ni, kan, jadi mereka beriman. Jadi tu yang iman mereka tu bertambah tu. Gitu. Ketika sebelum turun ayat berkenaan zakat, jadi yang turun contohnya bab sembahyang saja. Jadi mereka beriman dengan ayat sembahyang. Kemudian bila turun ayat berkenaan zakat atau turun ayat berkenaan haji dan sebagainya, mereka akan beriman pula dengan ayat tersebut. Itu dikatakan sebagai iman mereka itu bertambah. Baik, kemudian dan terdapat hadis-hadis yang lalu pun mereka memberi takwil bahawa tiap-tiap dari tambahan dan berkurangan itu kembali kepada amal-amal perbuatan, bukan pada tasdik, dia kata. Setiap hadis, hadis-hadis yang telah lalu mereka memberikan takwil ataupun tafsiran ataupun takwil ini dipusingkan makna tadi, bahawa tiap-tiap daripada tambahan dan berkurangan dalam masalah iman itu kembali kepada amal perbuatan iman, amal perbuatan, bukan masalah tasdik. Tasdik lah dia kata. Okey, sekarang ni amal. Kan dia ada tiga, kan, tasdik satu, kemudian ikrar satu, ucapan dengan lidah, yang ketiga amalan. Jadi yang masuk di sini dia kata untuk amalan saja, bukan untuk tasdik, bukan untuk hati tadi. Baik, kemudian dan ada satu kemungkinan pula bahawa nafi yang terdapat pada kalam musannaf itu, yakni lafaz wakilala kembali kepada sebutan yang terdekat, yakni pada perkataan wa naqsuhu bin naqsiha, dan dengan nakisnya iman,
Dan dengan nakisnya iman maka nakislah, dan dengan kurangnya amalan maka kuranglah iman. Macam tu. Kurangnya amalan maka kuranglah iman. Okey. Tengok tuan-tuan, lihat pada matan tu semula di muka surat 95, wa naqsuhu bi naqsiha. Wa naqsuhu bi naqsiha wakilala. Wakilala, so ada dua wakilala. Wakilala yang kedua tu lain makna dia. Wakilala yang pertama tu lain maknanya. Wa naqsuhu bi naqsiha, dan dengan berkurangnya iman itu dengan berkurangnya ketaatan. Jadi dhamir ha itu kembali pada ketaatan, sedangkan dhamir hu tu ganti dhamma diri kembalinya pada iman. Dan berkurangnya iman itu dengan sebab berkurang ketaatan. Wakilala, dan ada dikatakan kil ataupun dikatakan orang. La mana tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Kemudian wakilala, dan kata kil lagi dikatakan orang lagi. La khulfa kazalik. La khulfa, tiada ikhtilaf, perbezaan pada demikian. Qad nukila, seperti itulah yang telah pun dinukilkan. Dinukilkan kalam ataupun dipindahkan kalam daripada kata ulama-ulama yang terdahululah, kan? Terdahulu dulu, maka ditulislah oleh musannaf ini Ibrahim Lakoni akan syair-syair inilah. Kerana Ibrahim Lakoni pun dia karang syair ini bukan asas, bukan orang kata dalam keadaan dia tak menuntut ilmu, dia pun belajar juga daripada Tok Guru dulu. Seorang alim itu sudah tentu ada orang alim sebelumnya. Kalau tuan-tuan seorang yang alim, sudah tentu ada orang yang alim sebelum pada tuan-tuan. Jadi tuan-tuan berguru dengan orang alim itu. Orang yang alim itu sudah tentu ada orang yang alim sebelumnya. Okey? Jadi sudah tentu akan adanya mata rantai sampailah kepada diri kita. Kalau kita seorang yang alim lah. Kalau tadi kan kita seorang yang alim. Baik, kemudian kita kembali pada tadi. Dan ada satu kemungkinan bahawa nafi yang terdapat pada kalam musannaf wakilala, mana wakilana ni wakilah yang kedua tu, bukan wakilah yang pertama. Ni wakilah yang kedua. Okey, kembali kepada sebutan yang terdekat, iaitu perkataan wa naqsuhu bi naqsiha. Dan dengan kurangnya iman dengan kurangnya ketaatan. Bukan kepada marja' ataupun tempat kembali yang jauh. Warujjihat ziyadatul iman, bukan dia kembali dia punya pembahasan itu kepada yang jauh lagi, yang ke belakang lagi, tidak. Tetapi dia kembali kepada wa naqsuhu bin naqsiha, bukan dikembalikan kepada warujjihat ziyadatul iman. Wa zurihat ziyadatul iman. Biasalah tuan-tuan dalam kalam-kalam Arab ni biasa dia ada marja', tempat kembali. Apalagi banyak penggunaan dhamir dalam bahasa Arab ganti nama diri. Contohnya hu ke, huwa ke, huma ke, hum ke, hiya ke, kum ke, kunna. Okey, ini semua ganti nama diri. Kalau kita belajar di nahwu di kota di pondok lu memang belajar huwa huma hum ya huma huna anta antum anti antum antuna ana nahnu, tu semua ganti nama diri. Setiap ganti nama diri ni mesti ada tempat, dia punya tempat kembali dia, marja' kembali ayat kepada ayat sebelumnya. So ke mana dikembalikan? Macam tu. Baik, kemudian maka seolah-olah musannaf berkata wakila la yankusu. Wakila la yankusu. Dan dikatakan bahawa iman itu tidak berkurang. Dan iman itu tidak berkurang. Jadi maksudnya wakilala dalam dia punya syair itu, wakilala maksudnya wakilala yankusu khalfa kaza qad nukila. Macam tu. Ditakdirkan ada yang kusu lah. Wakilala yankusu khalfa kaza qad nukila. Boleh? Boleh yang tak ada kitab dia tak nampak kan, dia benda lah ustaz cakap kan. Jadi yang ada kitab tu dia boleh tengok apa bendanya. Sebaiknya kena ada kitab. Kena ada kitab. Tak tahulah kalau tuan-tuan ni memang dia punya elektronik je kan, dia
Walaupun tak bawa kitab tapi dia nampak benda tu, skrin ada depan dia. Nampak ada skrin, oh berjalan dia benda tu kan. Tak tahu. Baik macam tu. Kalau ada macam tu hebat kan, tak payah bawa kitab kan. Dia petik Swiss kat tepi, kat peha dia Swiss dia. Lepas tu dia keluar skrin je tu, ayat tu tulis je tu. Oh ni lah ustaz baca kan macam tu. Kalau dah macam tu bagus tuan-tuan. Saya pun kalau boleh nak beli juga benda tu kalau ada lah. Baik, seterusnya tuan-tuan, dan dikatakan bahawa iman itu tidak berkurang hingga jadilah maksudnya dengan kil itu bahawa iman itu bertambah dan tidak berkurang. Kil mana? Kil ni pendapat. Kil ni pendapat lah, ataupun kaulun pendapat. Kaulun ni biasanya untuk yang ma'ruf, sedangkan kil ni untuk yang majhul. Itu ada pembahasan dalam ilmu nahwu lah. Kalau tuan-tuan nak lebih faham, kenalah belajar ilmu nahwu. Kalau cerita ilmu nahwu sini tuan-tuan memang tak habislah kitab kita. Kalau cerita nahwu sajalah. Dia kena masuk satu kelas berkenaan ilmu nahwu saja. Daripada pembahagian kalimat kepada isim, kalimat daripada 3 isim, fi'il dan huruf. Isim tu apa benda, fi'il tu apa benda, huruf tu apa benda. Kemudian pembahagian isim macam mana, pembahagian fi'il macam mana, pembahagian huruf macam mana. Lepas tu masuk pula nakirah dengan makrifah. Nakirah tu apa benda, makrifah tu apa benda. Pembahagian makrifah tu apa benda. Kemudian tanda-tanda i'rab. Apa benda tanda i'rab? Dhammah, fathah, kasrah, sukun, jazam. Okey? Lepas tu masuk pula fa'il, maf'ul, fa'il, ma'ruf, fa'il, majhul dan sebagainya. Okey? Banyaklah tu pembahagian nahwu tu. Mudhaf lah, mudhafun ilaih lah, nakirah, makrifah, benda mendatang lagi kan. Okey? Tu semualah ilmu nahwu tu. Baik, kemudian dan tidak berkurang sebagaimana dikutip oleh Al-Khattabi, di mana beliau berkata iman yang sempurna itu ada 3 perkara. Okey, kalau Al-Khattabi namanya Khattabi, dia kata di mana beliau berkata iman yang sempurna itu dia ada 3 perkara. Pertama, di segi sudut perkataan. Kalau di sudut perkataan dia kata ia tidak bertambah dan tak berkurang. Daripada kalau kita tinjau iman daripada sudut perkataan, kan, kita fokus iman dalam sudut perkataan saja, dia tidak bertambah dan tidak berkurang. Tidak bertambah dan tidak berkurang. Kan? Bukan makna tidak bertambah dan berkurang. Tidak bertambah dan tidak berkurang. Dia ada tidak tu. Mana sebelum berkurang tu dia ada tidak. Sebab kalau kita tengok dia punya kitab Arab dia memang macam itulah. Dan kitab Arabnya begitu, mana tidak bertambah dan tidak berkurang. Kama zahaba fihi ilaihi al-Khattabi haitsu qala al-iman kamil salah satu umur qaulun wa huwa la yazid wa la yanqus. Dalam bahasa Arabnya al-iman kamil salah satu umur, iman yang sempurna terdiri pada 3 pekerja, tiga perkara. Pertama, qaulun, perkataan. Wa huwa la yazid wa la yanqus, tidak bertambah dan tidak berkurang. Semana kalau ikut dari terjemahan itu tidak bertambah dan berkurang, maksud tidak berkurang. Tidak bertambah dan tidak berkurang. Mana ada tidak ditakdirkan ke situ. Yang kedua, amalun perbuatan. Wa huwa yazid wa yanqus, dia bertambah dan berkurang. Yang ketiga, i'tikad ataupun pegangan. Wa huwa yazid wa la yanqus, dia hanya bertambah dan tidak berkurang. Fa in naqasa zahaba, maka jika dia kurang, nescaya dia hilang. Jadi kalau iman itu berkurang, maka sudah tentulah hilang. Gitu. Baik, untuk yang ketiga lah. Ini pandangan daripada Al-Khattabi. Kalau sini dia kata Khattabi, dalam bahasa Arabnya Khattabi. Khata alif baya Al-Khattabi. Kama zahaba ilahi Al-Khattabi haitsu qala al-iman al-kamil salah satu umur. Iman sempurna ada 3 benda, 3 pecahan. Pertama, qaulun, perkataan. Di mana perkataan ini wa huwa ila yazid wa la yanqus, tidak bertambah dan tidak berkurang. Kemudian yang kedua, amalun wa huwa yazid wa yanqus, dia bertambah dan berkurang. Kemudian yang ketiga, i'tikad, pegangan kita. Wa huwa yazid wa la yanqus, dianya bertambah dan tidak berkurang.
Fa'in naqasa, maka jikalau berkurangan ianya iman tadi, kalau iman tu berkurangan macam mana? Zahaba, nasi lenyaplah iman tadi, nasi iman tu lenyap. Ini pandangan daripada Al-Khattabi. Baik, seterusnya perkataan musannaf lagi, wakila la khalfa. Wakila la khalfa merupakan kalam istisnab. Istisnab maknanya permulaan. Bukan waw itu bukan urut ataf. Bukan ataf. Sebagaimana dikatakan oleh musannaf ataupun pengarang sendiri. Jadi waw yang ada pada bait syair yang kedua tu, pecahan kedua tu, kan, wakila la khulfa. Jadi waw tu waw sebelum kila, waw itu ialah waw istisna, waw permulaan, bukan waw urut ataf. Kalau urut ataf ni dia akan bersambung dengan ayat sebelumnya. Jadi kalau istisna mana, maka adanya pembahasan skop yang baru pula. Ada pembahasan skop yang baru, perbincangan yang baru, dia tak ada kaitan dengan perbincangan sebelumnya. Dia ada perbincangan dengan sebelumnya, sebelum daripada bait syair yang sebelum tadi. Baik. Jadi waw itu ialah waw istisnab, waw permulaan, ataupun boleh juga kita katakan waw ibtida. Ibtida, permulaan. Dan dia bukan waw rataf, waw sambung. Tabi' ikut matmu'. Kalau tuan mengaji kita nahu, kita akan jumpa satu bab tabi', mengikut. Mana ataf ikut maktuf, na'at ikut man'un, badal ikut mubdamin, na'at ikut man'un. Man'un ada zat. Na'at ikut man'un. Ataupun sifat ikut mausuf. Sifat ikut mausuf, na'at ikut man'un, badal ikut mubdamin. Itu dikatakan sebagai tabi', ikut di atas yang lain, dia akan ikutlah. Mana kalau sebelum tu huruf dia punya baris depan, maka selepas daripada huruf itu, maka dia akan ada baris depan jugalah. Sebab apa? Penggunaan huruf ataf. Tapi sini bukan huruf ataf. Ini huruf istisna permulaan. Namun begitu tuan-tuan, ada juga kemungkinan untuk menjadikannya sebagai kalam yang diatafkan atas lafaz yang ditakdirkan, yang diketahui daripada hubungan perbicaraan ataupun siapun kalam, dan takdirannya adalah seperti berikut. Ni kalau seandainya kita takdirkan sesuatu, namun begitu dia kata ada juga kemungkinan, dia kata ada juga kemungkinan untuk menjadikannya sebagai kalam yang diatafkan atas lafaz yang ditakdirkan, yang diketahui daripada hubungan perbicaraan, dan takdirannya adalah seperti berikut. Macam tu. Qad istuhira anna bainal qaumi khilafan haqiqiyan wa qila la khulfa. Barulah jumpa ayat tu, wakila la khulfa. So makna ada ditakdirkan di situ sebelumnya, qad ustuhira inna bainal qaumi khilafan haqiqiyan. Barulah jumpa ayat tu, wakila la khulfa. Wakila la khulfa. Baru jumpa itu. So maknanya qad ustuhila ni ditakdirkan saja. Tidak ada pada tulisan. Dari segi tulisan tak ada, tapi benda tu ada, wujud. Inilah takdir dia. Apa maksudnya tuan-tuan? Telah masyhur bahawa di antara kaum itu terdapat khilaf yang hakiki, dan ada dikatakan bahawa tidak ada khilaf yang hakiki. Telah masyhur bahawa di antara kaum itu, kaum yang bahas tentang bab ni lah, yang bahas bab tentang orang kata tentang iman-iman ni, bab tentang iman ni, iman kurang bertambah dan sebagainya. Telah masyhur bahawa di antara kaum itu terdapat khilaf yang hakiki, dan ada dikatakan bahawa tak ada khilaf pun. Tidak ada khilaf hakiki. Paling tidak pun mungkin khilaf lafzi saja, ataupun khilaf segi makna saja. Khilaf hakiki tak ada. Yang ada mungkin khilaf lafzi ataupun khilaf maknawi saja. Sebab khilaf ni pun banyak juga pecah-pecahan khilaf.
Artinya bahawa dan berkata segolongan ulama yang diantaranya seperti Imam Fakhr Razi dan juga Imam Haramain bahawa tidak ada khilaf hakiki antara dua rikah. Rikah ni salah tulisan tu, bukan rikah, firqah. Firqah mana dua golongan. Bahawa tidak ada khilaf hakiki di antara dua golongan itu melainkan khilaf lafzi saja. Adapun menafikan khilaf secara mutlak tidak sah. Nak katakan khilaf tak berlaku tak boleh juga, dia kata. Khilaf tetap ada berlaku. Khilaf tetap ada berlaku di antara masalah iman bertambah ke, iman tak bertambah ke dan sebagainya, ataupun iman tu hanya sekadar tasdik saja ke, ataupun iman tu mesti ada kata diikrarkan dengan lidah ataupun diamalkan dengan anggota badan dan sebagainya. Khilaf-khilaf macam itulah yang berlakulah di kalangan pembahasan di kalangan musannif tadi, ulama tadi. Okey. Seperti Imam Khurazi, Imam Harain pun kadang-kadang ada khilaf kalam mereka juga. Seperti Imam Abu Hasan Asy'ari. Imam Abu Hasan Asy'ari dengan Imam Fakhr Razi mereka pun ada khilaf juga. Contohnya kalau Imam Abu Hasan Asy'ari dia kata wujud itu ialah ain maujud. Wujud itu adalah ain maujud, sedangkan Imam Fakhr Razi dia kata wujud itu bukan ain maujud. Ini pembahasan dalam kitab Aqidatul Najin yang dikarang oleh Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Ali Al-Qahtani. Mereka membahaskan berkenaan dengan adakah wujud itu in maujud atau bukan in maujud. Mana di karangan Imam Abu Hasan Asy'ari dengan Fakhr Razi pun mereka khilaf. Khilaf berkenaan dengan wujud itu sendiri. Sama adakah wujud itu in kepada zat itu ataupun wujud itu bukan pada ain zat itu. Khilaf mereka. Di kalangan ulama ahli sunnah pun ada khilaf mereka. Jata Imam Abu Hasan Asy'ari dengan Abu Mansur Maturidi pun mereka ada khilaf juga. Dalam masalah, contohnya khilaf dalam masalah apa yang mereka khilafkan antaranya ialah masalah sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah kan, kaunu ta'ala qadiran, kaunu ta'ala muridan, kaunu ta'ala mutakalliman dan sebagainya. Kata Imam Abu Hasan Asy'ari, sifat manawiyah ni tak perlu. Tak perlu sifat manawiyah, sebab kat sifat ma'ani pun kat situ pun dah ada sifat manawiyah dah. Apa nak pecah-pecah lagi? Sedangkan Abu Mansur Maturidi kata sifat ma'ani lain, sifat manawiyah lain, berbeza. Mana di kalangan ahli kata pengasas ahli sunnah kedua orang ni pun mereka pun khilaf juga. Khilaf di kalangan mereka berkenaan dengan adakah sifat ma'ani itu terasing daripada sifat manawiyah ataupun sifat manawiyah itu tidak terasing dengan sifat ma'ani. Dan banyak lagi tempat-tempat yang khilaf di kalangan orang kata ulama ahli sunnah ini, tuan-tuan. Boleh Artinya, tuan-tuan, dan berkata segolongan ulama yang diantaranya ialah seperti Imam Fakhr Razi dan juga Imam Haramain, Imam dua tanah haram, bahawa tidak ada khilaf hakiki antara dua firqah ini melainkan khilaf lafzi sahaja, dia kata. Yang ada khilaf ni daripada sudut lafaz sahaja, daripada sudut makna tak ada, dia kata. Sudut makna tak ada, lafaz ada. Kalau kita nak menafikan tak ada khilaf langsung pun tak boleh, dia kata. Mesti ada khilaf, dia kata. Macam tu sekali lah. Macam tu sekali lah dia punya pendapat itu, kan? Takkik dia nak kuatkan dia punya pendapat tu. Kemudian rupa daripada kerana khilaf itu lafzi adalah bahawa pendapat yang menyatakan iman itu bertambah dan berkurang dibawa atas sesuatu yang dengannya terletak kesempurnaan iman, yakni pada amal-amal perbuatan. Sedangkan pendapat yang menyatakan iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang dibawa atas dasar iman, itulah iman tasdik. Iman tasdik. So kalau kita tinjau iman daripada sudut tasdik saja, so mana tidak ada bertambah, tidak berkurang. Sedangkan kalau kita tinjau iman itu daripada sudut mengamalkan dia, mengamalkan perbuatan itu, so kat situ adalah iman itu bertambah dan berkurang. Dia kata adalah iman itu bertambah dan berkurang kalau disindau daripada sudut perbuatan hamba. Tetapi kalau kita tinjau daripada sudut hanya dalam hati saja, so iman itu tidak ada bertambah, tidak berkurang. Jadi rupa perbezaan khilaf itu daripada sudut lafaz sahaja, bukan daripada sudut makna. Dan kalau kita nak menafikan tidak ada khilaf,
Tidak boleh dia kata. Tidak boleh, tak ada khilaf. Mesti ada khilaf. Baik, kemudian perkataan musannaf, pengarang dengan kaza qad nukila. Kaza qad nukila, pemakna kaza, kalau demikian lega, demikian juga sungguh telah dinukilkan ataupun dipindahkan kembali dia kepada kil yang akhir, pendapat yang akhir, bukan pada semua yang telah lalu. Kerana dia ada dua pendapat tadi, iman tu bertambah, berkurang dan sebagainya. So dia kembali pada pendapat yang akhir. Maknanya akhir mana? Iman tu tidak bertambah, tidak berkurang, kerana ditinjau pada sudut tasdik batin, tu sudut tasdik mana hati. Jadi kembalinya pada kaza qad nukila tu kembalinya pada pendapat yang pertama, yang akhir, bukan pendapat yang pertama. Bukan pada, kemudian bukan juga pada semua yang lalu, bukan. Dan dengan perkataan musannaf ini berisyarat tentang tabarri. Apa makna tabarri? Berlepas diri. Tabarri mana berlepas diri. Okey. Dan dengan perkataan musannaf ini mengisyaratkan tentang tabarri atau berlepas dirinya daripada tanggungjawab terhadap sahnya kil ataupun pendapat tersebut, kerana pendapat yang sah adalah bahawa tasdik qalbi itu bertambah dan berkurang dengan banyaknya pertimbangan dan jelasnya dalil-dalil. So maknanya musannaf kata aku berlepas diri dengan pendapat menyatakan bahawa iman tu tak bertambah, tak berkurang. Kalau ditinjau pada sudut tasdik batni, kan, daripada sudut hatilah. Imam ataupun musannaf pengarang ni Ibrahim Al-Laqani, dia kata aku berlepas diri, aku tak tanggung jawab benda tu. Aku tetap berpegangan bahawa walaupun ditinjau pada sudut hati, iman tetap ada bertambah dan berkurang. Dia kata. So aku lepas dirilah, aku tak tanggung jawab kalau dia cakap macam tu, dia kata. Macam itulah. Kenapa dia kata? Kerana banyaknya pertimbangan dan jelasnya dalil-dalil yang menyatakan bahawa ada yang bertambah dan berkurang iman. Dan juga kerana kil mana pendapat tersebut menyalahi khilaf yang terkenal di kalangan kaum bahawa khilaf itu adalah hakiki. Dan juga kerana kil mana pendapat tersebut menyalahi daripada pendapat yang terkenal yang menyatakan bahawa khilaf itu hakiki. Mana ada khilaf, bukan tak ada khilaf, dia kata tetap ada khilaf itu. Maka disimpulkan bahawa menurut pendapat yang muktamad, iman itu adalah tasdik sahaja. Nampak? Ini pendapat yang pertama. Iman itu hanya cukup sekadar tasdik. So mana kalau orang kata iman itu ialah iz'an bil qalbi, ikrar bil lisan, amal bil jawarih, tuan-tuan, ini bukan pendapat daripada imam dalam ahli sunnah wal jamaah. Bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. Kalau sebut sebelum ni dia kata itu daripada pengasas Mu'tazilah sendiri. Mu'tazilah yang menyokong, yang mempelopori pendapat iman itu ialah iz'an bil qalbi, ikrar bil lisan dan amal bil jawarih. So pendapat kata Ibrahim Al-Laqani, dia kata, ataupun Ibrahim Bajuri, dia kata iman tu hanya tasdik, dah cukup dah. Itu dah kata iman lah. Gitu. Habis berkenaan dengan amalan macam mana? Pengucapan dengan lidah macam mana? Dan pengucapan adalah syarat dalam hal dilaksanakan hukum-hukum keduniaan, dia kata. Dan bahawa iman itu bertambah dan kurang sebagaimana dia yang tahqiq yang kuat. So habis dari segi perbuatan amalan manusia ni macam mana? Itu untuk kita nak sabitkan daripada sudut hukum dunia, dia kata. Nak sabitkan hukum dunia. Okey? Sama ada dia orang ni Islam ke tak Islam. Kalau ada Islam, mana kalau dibuat benda tu haram lah. Macam tu. Tapi kalau tinjau daripada sudut iman sahaja, definisi iman saja, kata-kata iman tu tasdik, cukuplah dia tu. Tak perlulah kita nak tambah ikrar dengan lisan dengan amal jawarih tu. Jadi mana ikrar dengan lisan itu hanya sekadar untuk nak sabitkan tentang hukum dunia pada orang itu. So mana kalau dia buat benda haram, berzina ke, mencuri, merompak dan sebagainya, so bolehlah kita ambil tindakan pada dia. Sebab apa? Kerana dia dah syahadah, pengucapan dengan hati dia. Boleh? Boleh kan, insya-Allah. Sekadar itulah perbincangan kita malam ni.
InsyaAllah akan datang sama lagi bab yang kedua tentang uluhiyah, tentang masalah ketuhanan. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji'un. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqan ma'lum taqabbala waskan halalan mubarakatan katsira wa siyadatan ya alim nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa tahal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yarfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yasha' wa min du'ain la yustajab laha bi rahmatika ya ارحم الراحمين. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. الله. Ustaz, angin nipis tak tu? Banyak sikit.